Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat datang. Okay, ini video ni saya buat khas untuk apa? Untuk tuan-tuan cara untuk buka akaun SPO dengan RHB Investment. Okay, first kali nanti bila tuan-tuan PM saya akan bagi note macam ni lah. Saya akan bagi note macam ni. Okay, tuan-tuan akan dapat note macam ni. Dan lepas tu tuan-tuan akan klik link ni. Dia ada 2 link. Ada langkah pertama, tuan-tuan tengok lah ni. Langkah pertama, isi maklumat di bawah. Langkah kedua, baru tekan Google Drive ni. Okay, so kita pergi dekat isi maklumat bawah dahulu. Okay, so pertama sekali, tuan-tuan bila tuan-tuan tekan link yang pertama tu, okay, tuan-tuan akan terus masuk ke sini lah, isi maklumat sini. Okay, dokumen Google ni. Okay, first kali tuan-tuan kena buat apa? Tuan-tuan isi nama tuan-tuan penuh dengan ni nama penuh dan kad pengenalan lah, bukan letak nombor IC, letak nama penuh. Katakanlah tuan-tuan apa, kalau katakanlah tuan-tuan nama Ahmad ke, letak Ahmad. Okey, bin bin apa-apa tuan-tuan punya bin Kamal ke, okey, tuan-tuan letak nama penuh. Okey, tulisan besar ke kecil, itu letak tulisan kecil saja. Okey, sebab ini untuk form untuk standby lah. Okey, ini nombor telefon, ini penting sangat. Nombor telefon ni tuan-tuan bukan saja boleh untuk call, tapi yang boleh dihubungi oleh WhatsApp. Sebab apa untuk WhatsApp ni? Sebab nanti tuan-tuan kalau macam margin call tak cukup, kalau akaun tuan-tuan terlupa nak close ke apa ke, ataupun kontrak dah tukar baru, nanti senang reminder akan masukkan dalam satu broadcast, dan dia akan informkan tuan lah yang hati-hati jangan trade kontrak ni nak habis, ready untuk kontrak baru. Nanti ini sangat penting. Kita letak nombor telefon yang original yang ori. Dan ini juga untuk withdraw nanti, untuk mudah lah untuk verify. Okay, lepas tu status pekerjaan tuan-tuan letak lah, tuan-tuan apa ke, kalau ada SSM ke tiada SSM tuan-tuan tulis je. Okay, lepas tu jenis akaun ni tuan-tuan pilih derivative SPO features. Okay, bukan ni saham CDS atau kedua-dua both ni. Tuan pilih atas saja, senang. Sebab kita fokus hanya SPO saja. Kalau tuan-tuan nak pilih saham ni ke ataupun kedua-dua je, takut nanti akan makan masa yang lagi lama. Kadang dapat equity, SPO pula lambat pula nak buka. So better buat SPO saja, lepas tu senang. Okay, so yang terakhir ni, rujukan referral person ni. So person yang in charge lah, yang tuan-tuan boleh tak nama saya, Mr. Willy FX saja. Bila tuan-tuan letak Mr. Willy FX ni, nanti kita akan senang reminder akan asingkan. Sebab yang register ni ada yang apa, yang ada grup-grup lain ada macam trader grup lain. Ini untuk grup kita lah, so Mr. Willy FX ni. Sebab apa dia penting? Sebab takut ada sindiket ataupun manipulasi market antara grup-grup. Sebab kadang-kadang ada grup tu, katakanlah ada 20 orang. Okay, katakanlah ada 20 orang. Lepas tu 10 orang buy, 10 orang sell. Dia main macam tu. Lepas tu tiba yang buy tu cut loss, yang sell tu untuk untung. So diorang punya dia bagi sama rata harga ni lah, bagi sama rata profit tu. So itu yang reminder ataupun bank negara tak nak macam tu. Sebab tu ini pentingnya Mr. Willy FX ni dalam referral, sebab supaya apa-apa saya boleh tolong jawabkan tuan-tuan. Tapi tuan-tuan janganlah pula main jenis macam tu. Nanti saya tak dapat nak tolong lah. Trade dengan betul-betul. Okay. So lepas dah tuan-tuan isi ni, baru tuan-tuan submit. Okay. So ni penting Mr. Willy FX ni, sebab saya takut nanti tuan-tuan tak ada rujukan. Ni tuan-tuan boleh katakan tuan-tuan tak boleh nak withdraw ke, sangkut ke, tak boleh nak close, tuan-tuan ada rujukan, nanti tuan-tuan akan PM reminder ni, Tuan Ahmad Farizul ni, tuan-tuan cakap saya tim Mr. Willy FX, dan dia akan check lah. So nama tuan-tuan dah tersenarai, senang lah. So dia tahu tuan-tuan ni trader BBMA ataupun price action ataupun jenis yang macam hedging ke. Okay, so Mr. Willy FX ni sangat penting. Okay, seterusnya, lepas tuan-tuan dah isi semua, tuan-tuan submit je. Lepas submit, baru tuan-tuan pergi ke langkah kedua ni lah. Sila download permohonan mengikut jenis akaun. Ni, derivative ni. So tuan-tuan buka ni. Okay, so tuan-tuan bila dah buka tu, sekejap saya buka. Okay, tuan-tuan akan nampak ni lah. Derivative ni. Ni yang khasnya derivative. So dia ada yang share with me
yang lain, tapi ambil yang ni, account final yang terbaru, yang terkini. Tuan-tuan kena tengok ini. Okay, so kita tengok yang first. Okay, kita tengok yang first. Bila tuan-tuan buka tu, tuan-tuan akan nampak macam ni lah, garis panduan dia. Nampak? So ini form yang pertama, tuan-tuan akan buka. Form pertama nampak ni. Referral je. Ini nama saya. Mr. Bully FX kan. Jangan letak nama pelik-pelik. Nanti dia tak dapat detect. Cari Mr. Bully FX saja kat atas ni. Okay, ini tuan-tuan akan baca ni. Tuan-tuan akan isi. Yang penting kat atas ni. Atas box yang form yang pertama ni. Lepas tu form kedua, tuan-tuan ikut je. Isi mana-mana bahagian yang perlu. Lepas tu yang mana nanti tak lengkap nanti dia akan contact tuan lah. Okay, lepas tu yang ni nampak ni. Siapa yang ada RSB investment berhad, dah ada sebelum ni, kena isi borang ni lah. Kalau tuan-tuan tak ada, tak perlu. Sebab tu saya cakap yang first tadi buat SBO je, jangan tekan both of apa tadi, kedua-duanya both. Okay, jangan. So nanti senang untuk form 3 ni. Okay, lepas tu set kedua, tuan-tuan kena readykan apa yang dia nak ni. Bekerja, ini je. Tuan-tuan perlu ni simple je. Ini je kalau bekerja. Okay, kalau kerja sendiri, SSM kena ada. Ni semua senang. Itu kalau macam tuan-tuan pelajar pun, tuan-tuan kena ada fotokopi ataupun bank statement yang apa, yang mak pak bagi bank duit ke apa ke, ni boleh. Tapi biasa pelajar jarang lah yang main SVO. So di rumah dia. Kalau pelajar susah sikit sebab modal dia besar. Tapi ada yang parent support tu boleh lah. Okay, so ini yang tuan-tuan kena ada lah. Lepas tu ketiga, lepas tuan-tuan dah ni, tuan-tuan kena kena bagi hard copy. Tuan-tuan tak boleh send personal. Tuan-tuan kena ada hard copy, iaitu tuan-tuan kena print semua ni dan hantar ke alamat ini. Alamat ni, tuan-tuan kena Ahmad Farizur Babu. Okey, lepas tu lepas tuan-tuan dah letak ni alamat tu, tuan-tuan kena ni kena tulis dekat borang tu nama tuan-tuan kat atas envelope tu lah. Tuan-tuan letak nama tuan-tuan, alamat, lepas tu atas tu SVO, tulis SVO, lepas tu referral, tulis kat tu Mr. Bully FX. Nanti dia akan asing-asingkan, senang. Okey. Itu yang ni lah yang terakhir sekali untuk submit borang. Ni je. Senang, kalau tuan-tuan nak walk in pun boleh juga. Pegang envelope tu, ketuk pintu dia, saya nak hantar ni dah. Nanti dia tengok envelope tuan, dia tak buka pun. Dia tengok, buka akaun SVO, Mr. Bully FX, referral. Okey dah, settle. Nanti senang lah, dia terus je. Okay. Okay, so kita tengok borang pertama. Ini borang pertama. Okay, ni saya cakap ni. Nombor rujukan kat sini. Tuan-tuan kena tulis sini referral ni, Mr. Bully FX kat sini. Lepas tu tuan-tuan isi lah macam ni. Ini jangan risau, tuan-tuan akan dapat link tu, tuan-tuan buka je. Okay, ni borang yang pertama tu ini. Ini dia, borang pertama. Sebab ni. General, opening. Lepas tu tuan-tuan tengok type of account. Tuan-tuan kena tengok trading account lah. Trading account. Lepas tu yang ni type investment, bukan equities derivative. Ni penting ni, tanda ni. Derivative. Trading account. Okay. Lepas tu bawah isi semua. Lepas tu ni tuan-tuan isilah nama tuan-tuan punya suppose semua ni. Okay. Kalau tuan-tuan tak mahir English, tuan-tuan boleh ikut je borang yang ni. Tengok dia tulis apa ni. Kalau tuan-tuan tak erti lah, kalau macam susah tengok je. Isi borang yang tepat lah, yang benda-benda dia dah tulis ni. Nampak sini pun dia tulis hanya untuk pengusaha tetap. Ni contoh dia dalam bahasa Melayu. So nanti senang lah, nampak ni. Tak perlu isi pendapatan berapa bulanan. Ni dia bagi tahu siap-siap. Jangan lengkap terus. Tuan-tuan tak payah pening. Cuma jangan, kalau tuan-tuan salah isi borang ni, tuan-tuan print je. Sebab ini boleh print saja. Print banyak bagi kawan-kawan jiran pun boleh juga. Tapi inilah kena ada 23 page ni untuk form yang pertama. Okay, ni yang form yang kedua. Form kedua ni, tuan-tuan akan tick lah part 1 ni. Tuan-tuan adakah citizen ke ataupun non-resident ke. Tuan-tuan kena isi ni semua. Okay, ni siapa yang betul kena tulis semua ni. Kalau tuan-tuan masih lagi macam pening tuan-tuan, ni borang nombor 2, tuan-tuan boleh tengok sini. Form 2 nampak ni. Tengok balik isi mana-mana bahagian yang penting. Pada halaman terakhir tulis nombor dan nombor kod pengenaan dan di sebelah kiri. Itu saja form 2, iaitu yang tadi lah. So bahagian yang terakhir dia nombor 5. Ni. Signature belah kiri ni. Okey, ni belah kiri. Tuan kena tanda. Okey, client trading account nombor ni semua Yang maksud dia kiri bukan bawah ni, ni office only. Yang atas ni. Signature. Okey.
nama klien tu, nama tuan, IC dengan tarikh yang tuan isi. Tarikh ni kalau tuan-tuan macam nak boleh gak bila boleh tulis je. Yang tuan-tuan isi ni lah. Okay, ni untuk yang part 2. Okay, so lepas tu ni contoh yang tadi yang form nombor 2 pun ditulis nampak ni. So benda ni penting tak? Tuan-tuan kalau tak print tak apa. Tuan-tuan print borang tu, tapi benda ni tuan-tuan kena tengok lah. Tandakan nampak ni. Okay, dia dah bagi contoh. Simple lah tulis. Ini saja. Buat apa yang ada kat sini. Sign, tulis, dah cukup. Ini untuk borang nombor 3 pula. Tuan-tuan isi macam ni. Betul tulisnya ni. Sign. Ini borang nombor 3 iaitu ni. Client particulars lah. Ni individual ni. So tuan-tuan kalau pening lagi, tuan-tuan buka lagi. Tengok nombor 3 form. Apa dia nak. Nampak? Okay, ni untuk orang yang dah ada ni lah. Yang apa? Yang mempunyai account trading. Ni kalau tuan-tuan tak ada, tak perlulah. Sebab ni untuk klien je. Untuk yang memang ada CDS yang trade bursa ke kan. Itu saja. Okay, kalau tuan-tuan macam tak tahu macam mana nak isi akaun untuk form 3 ni. Okay, tuan-tuan boleh ni je lah. Abaikan je lah. Ataupun tuan-tuan print. Tuan-tuan letak je nama tuan-tuan sini. Ni borang nombor 3 tuan-tuan letak ni, lepas tu tuan-tuan letak IC je. Macam tu, penuhkan yang penting-penting saja. Nanti di meja tu akan tolong tandakan lah. Dia akan letakkan apa benda yang penting. Okay? Itu saja. Ni jangan lupa ni. Tab account derivative. Tapi ni kalau yang tuan-tuan dah ada. Cuma tuan-tuan tak ada, tulis je nama macam ni. Nanti di meja akan buat lah. Okay, so itu saja. Simple saja untuk buka account. Tak lama pun. Yang penting ada 3 borang saja. Lepas tuan-tuan dah isi semua tu, dah print, baru tuan-tuan ni lah hantar ke alamatnya ni. Ni ratio investment ni ini. Tapi yang macam saya cakap tadi, yang pentingnya adalah referral tu. Ni borang pertama dengan yang tadi tu. Sini mesti boleh efek supaya kita ada group yang khas lah untuk ni. Okay, so sebab apa saya cakap resipi ni okey, sebab nanti tuan-tuan akan dapat ni CQG nanti kita akan pergi ke next video macam ni nak setting semua tu. Okay, first sekali buat account dulu. Sebab nak buka account saya rasa mungkin sebulan juga ni, sebulan atau lebih sebab ramai sangat Okay, so jumpa lagi. Assalamualaikum, dan apa-apa boleh Telegram saya.